Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak cikgu? Baik? Sihat semua? Okay, cikgu harap kamu semua sihat-sihat belaka. Okey. Jadi pada hari ini cikgu nak sambung semula topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu bab 3 yang berkaitan dengan matematik pengguna. Okey, sebelum ni cikgu dah pernah sentuh berkaitan dengan kadar faedah, betul? Ada faedah mudah dengan faedah compound. Okey, kemudian awak dah tahu juga tentang macam mana kita nak kira ROI. Nilai ulangan pelaburan. Okey. Kelas sebelum ni pun cikgu dah maklumkan juga macam mana apa itu strategi pemurataan. Betul? Okey, dan pada hari ini kita fokus kepada bagaimana kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan simpanan dan pelaburan. Jadi apa yang awak dapat dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi kamu semua akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey, sebelum ni dah ada kan simpanan tu ada berapa kriteria dia, betul? Pelaburan ni, pelaburan yang macam mana? Jadi kat sini fokusnya apa yang cikgu nak terangkan, fokus dia lebih kepada macam mana kita nak selesaikan. Diberi satu situasi, okey, dia fokus kepada contoh 14 je lah. Ini previous lah, dia macam flashback balik apa yang awak dah pernah belajar sebelum ni. Okey, jadi diberi satu situasi, okay, macam mana kita nak selesaikan situasi tu. Jadi, kita tengok pada contoh 14. Ni cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 3, buku teks di digital. Jadi, kita tengok contoh 14. Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin telah bersara dan masing-masing menerima wang persaraan daripada syarikatnya sebanyak RM400,000. Mereka bertiga melakukan pelaburan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Okey, siapakah pelabur yang bijak? Nah, jeng jeng jeng. Kita tengok. Kita nak tahu. Encik Zaidi ke, Encik Leong ke, Encik Nevin? Kita tengok situasi. Itu yang dikata macam mana kita nak selesaikan masalah. Sebab diberi situasi yang berbeza. Cik Zaidi, duit sama. Cik Zaidi, Encik Leong dengan Encik Nevin ni dapat duit sama. RM400,000. Tapi konsep yang digunakan, pelaburan yang digunakan, tiga-tiga ni berbeza. Jadi tak apa, kita baca satu-satu. Kita nak tengok siapa pelabur yang bijak. Okey, kita baca. Encik Zaidi. Encik Zaidi membeli sebuah pangsa puri kos sederhana di Kajang yang bernilai RM150,000 dan menerima sewa sebanyak RM800 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Dia ada cakap tak dia jual? Tak ada kan? Okey, jadi dia dapat kadar faedah. Ini apa yang dia dapat? 400 pula. Maafkan cikgu. Dia dapat 4% setahun. Dan dia beli rumah. Kemudian disewakan rumah tu dengan harga RM800 sebulan. Jadi, kita nak tahu keuntungan. Ni kalau kita nak tengok perbandingan antara tiga, siapa yang lebih bijak, kita tengok ROI dia. Jadi, ROI dia kalau sebelum ni cikgu ajar apa? Persen, ingat mesti darab dengan 100%. ROI adalah apa yang dia dapat, apa yang kita dapat bahagi dengan duit yang mula-mula kita laburkan. Jadi semua ni duit yang mula-mula kita laburkan berapa? RM400,000. Ni mula-mula ni. Jadi kita mesti kena bahagi dengan RM400,000. Cuma yang kat atas tu apa yang kita dapat lah, apa yang dia dapat. Apa yang Encik Zaidi dapat, apa yang Encik Leong dapat dan apa yang Encik Nevin dapat. Itu yang berbeza situasi. Okay, ni dia dapat dia sewa rumah. Dia dapat sewa rumah dengan dia dapat kadar faedah 4%. Encik Zaidi. Okay, kita pergi pula pada Encik Leong. Okay, Encik Leong melabur RM400,000 dalam syarikat manis dengan membeli saham yang berharga RM2 seunit. Okay, pada tahun tersebut, syarikat itu mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Okey, dia dah isytiharkan.
Dividen, okey ingat je dalam kepala, kepala anak-anak semua, dividen memang confirm kita akan dapat. Maksudnya Encik Leong memang akan dapat dividennya sebanyak 8%. Jadi cakap tak dia jual unit saham dia, tak ada. Jadi fokus dia kepada dividen ni sahaja. Dividen sebanyak 8%. Fokus dia yang itu saja. Okey. Dia tak fikir panjang, dia tak buat apa-apa, dia laburkan terus. Dan dia dapat dividen sebanyak 8%. Ni Encik Leong. Kita tengok pula Encik Nevin. Encik Nevin. Encik Nevin dia simpan RM200,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah sebanyak 1% setahun dan baki dia dipecahkan dua pula Encik Nevin ni. Daripada RM200,000 dia pecah dua. Satu RM200,000 dapat faedah, kadar faedah dia dapat 1%. Satu lagi dia dapat kadar faedahnya 4%. Akaun simpanan tetap. Nampak bijak kan? Ni ada bijak dia beli rumah. Rumah adalah aset. Tapi kena tengok rumah kalau dia tak ada cakap dia jual kan. Kalau nak jual dia makan masa yang lama. Jadi macam mana jalan penyelesaian dia? Tengok Encik Zaidi. Encik Zaidi tahap risiko dia. Tahap risiko bagi hartanah iaitu hartanah pangsa puri yang dia belilah. Dan simpanan tetap dia adalah rendah. Risiko dia rendah. Sebab apa? Sebab dia beli memang aset dia. Jadi tak ada risiko lah, kurang risiko. Jadi kita nak tengok ROI. Dia akan dapat sewa dan dia akan dapat kadar faedah. Kita fokus Encik Zaidi, Encik Leong dengan Encik Nevin ni. Kita fokus kepada dia punya apa yang dia dapat dalam tempoh setahun sahaja. Jadi Encik Zaidi dia sewakan, betul? Jadi bila disewakan RM800, kenapa kali 12? Sebab RM800 yang dia dapat tadi sebulan. Bukan setahun. Itu yang kali dengan 12. Jadi setahun ada berapa bulan? 12. Dia kalikan, dia dapat RM9,600. Kemudian dia kata juga baki selebihnya dia buat simpanan, betul? So dia buat simpanan dia dapat 4% faedah. Jadi 4% darab dengan ni baki dia RM250,000. Jadi dia kira tekan kalkulator dapat RM10,000. Jadi ROI apa? Apa yang dia dapat bahagi dengan mula-mula dia laburkan. Jadi tambahkan dua-dua. Sewa dengan faedah yang dapat RM10,000 tambah dengan RM9,600. Jadi dapat RM19,600 bahagi RM400,000 darab 100%, maka dia akan dapat 4.9%. Jadi kecairannya simpanan mudah dijadikan tunai. Simpanan boleh kita keluarkan. Tapi hartanah susah sikitlah, dia makan masa sikit nak jual. Itu yang tadi cikgu ada bagi tahu. Kita tengok Encik Leong. Encik Leong tahap risiko dia tinggi. Kenapa tinggi? Sebab dia melabur 100%. Kita tak tahu. Untung dia berapa. Jadi tengok. Pulangan atas pelaburan. Menerima dividen dan bonus bergantung pada prestasi syarikat yang dilabur. Jika beliau menjual saham, belum pasti beliau akan dapat menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga pembeliannya. Jadi hal ini bergantung kepada keadaan ekonomi dan prestasi syarikat saham pada ketika itu. Jadi dia sangat beruntung. Encik Leong ni sebenarnya beruntung sebab syarikat yang dilaburkan tu dia dah isytihar dividennya 8%. Sebab 8% ni dia bergantung. Dividen ni pun memang dia bergantung. Bergantung kepada syarikat tu sendiri. Itu konsep saham. Kalau anak-anak semua nak tahu. Jadi rezeki Encik Leong ni, dia company tu dah isytihar 8%. Jadi terus je lah. Dividen tu kita kira. Dan dividen tak payah fikir banyak. Memang dividen kita akan dapat dividen 8% daripada apa yang kita laburkan. Dapat RM32,000. Ni konsep yang sama. Apa yang kita dapat bahagi dengan pelaburan awal-awal darat 100. So kira-kira dapat 8%. Jadi untunglah. Tengok Encik Zaidi dengan Encik Leong. Siapa lagi untung?
Encik Leong. Sebab ROI ni lagi tinggi persen yang kita dapat, lagi bagus. Okey, itu konsep ROI. Jadi kecairannya sederhana. Okey, Encik Nevin pula. Okey, Encik Nevin, tahap risiko dia rendah. Okey, rendah lah. Berbeza dia buat simpanan pecahkan. Satu persen, satu lagi 4%. Okey, 1% darab dengan 200,000 dapat 2,000. 4% darab dengan 200,000 dapat 8,000. Tambahkan dua-dua. Kalau tengok dia lagi sikit pula daripada yang atas-atas ni. Okey, dapat 10,000 je. Jadi 10,000 apa yang dia dapat? Apa Encik Nevin dapat? Bahagi dengan pelaburan awal dapat 2.5. Tapi dua-dua simpanan, dua-dua senang nak dikeluarkan. Tu yang kecairan tu. Simpanan mudah dijadikan tunai. Okey, jadi antara tiga-tiga ni kita nampak siapa yang lebih untung? Siapa lagi bijak? Cik Leong. Kenapa? Cik Leong merupakan pelabur yang bijak kerana nilai pulangan pelaburan beliau adalah tinggi berbanding Encik Zaidi dan Encik Nevin. Okey, dalam contoh ini, Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nevin masing-masing menggunakan modal yang sama, iaitu 400,000. Keberkesanan pelaburan mereka boleh juga dibanding dengan jumlah pulangan masing-masing untuk setahun tersebut. Jadi, sebenarnya dekat sini kita tengok aje. Sebenarnya tak payah kira indirectly. Sebenarnya kita tengok daripada soalan ni, kita tengok persen yang tinggi, persen yang tinggi, kadar faedah persen yang tinggi, dividen dengan kadar faedah yang paling tinggi itu sebenarnya yang menguntungkan. Indirectly lah. Tapi nak tak nak kita kena kira juga. Jadi kalau tengok Encik Leong ni persen yang dia dapat kebetulan rezeki dia dapat syarikat ni untung. Jadi syarikat ni isytiharkanlah dividen 8%. Jadi kalau tengok pun persen antara tiga-tiga ni yang paling tinggi adalah Encik Leong. Encik Nevin ni dia tak bijak lah sebab apa? Dah lah dia pecahkan duit. Satu kadar faedah dia, satu rendah, satu tinggi. Sepatutnya kalau saya 400,000 ni saya laburkan aja dekat 4% ni. Nak buat apa kita masuk kat 1%? Rugi. Sebab tu rugi. Indirectly lah. Tapi nak tak nak, suka tak suka, kita nak tahu confirm betul ke persen tu bergantung kepada kadar faedah ni, itu paling untung. Betul ke? Nak tahu, kita kena kira ROI dia. Apa yang kita dapat bahagi dengan nilai pertama yang kita laburkan. Okey? Setakat ini saja. Faham apa yang cikgu sampaikan? Simple. Kita nak buat perbandingan, nak tahu perbandingan situasi yang berbeza. Nak buat perbandingan antara tiga-tiga situasi, kita nak tahu ikut ROI sahaja. ROI saja. Persen lagi tinggi persen ROI itu sebenarnya lagi bagus. Lagi rendah lagi tak bagus lah. Sebab nama pun nilai pulangan pelaburan. Nilai yang kita dapat balik. Tanpa keluarkan apa-apa. Okey. Faham? Okey, kalau faham alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya saya. Sama ada awak boleh tanya saya di Google Classroom. Ataupun boleh melalui WhatsApp. Okey. Kalau tak faham, boleh tanya. Saya sangat-sangat mengalukan. Okey, kalau faham. Okey, saya nak awak salin contoh 14. Salin contoh 14 dalam buku nota. Dan buat latihan uji minda 3.1F soalan nombor 1 sahaja. Soalan nombor 2 jangan. Itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.